Weh, bukan macam ni lah. Tak boleh ni. Iqbal aja gitu. Jalan sesat. Dia kata ni untuk kalau crowd bunyi apa-apa, cakap apa-apa. Kau tak balik kan esok kan? Balik lah. Pergi hantar lah. Balik 9 ni. Dari 9.30. Terus malam lagi ni? Pantai tak ada ni? Malam pada jalan. Tak mandi lah. Tak mandi. Petang malam dulu lah. Pergi apa lagi. Kuat gila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Marilah kita sama-sama berzikir munajat. Tanda kita syukur pada Allah, yakin pada Allah. Tidak ada yang lain di hati kita kecuali Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Tubna ila Allah warja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah warja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Wa subhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal arshi fardun muwahhadu. Malikun ala arshis samai muhaiminu li'izzatihi ta'nul wujuh wa tasjudu. Hasbi Rabbi Jallallah ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah Nur Muhammad sallallahu. Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمن أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Puan-puan, kita telah mohon keampunan kepada Allah walaupun melalui lirik-lirik nasyid. Itu semua adalah tanda pengampunan, permohonan keampunan daripada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampun dosa-dosa kita. Apalagi tuan-tuan dan puan-puan, di hari Jumaat, hari yang mulia, hari yang penuh keberkatan ni, kasih sayang Allah kita panjatkan, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, kita balik kepada kelas kuliah ilmu kita, kitab kita, dan kita tengok orang dah yang membuka. Terima kasih kepada yang membuka muka surat ni 314. Semua orang buka 314. Kita nak membaca dengan tajuk kelebihan orang-orang fakir miskin. Kita kadang-kadang kita tengok orang fakir miskin ni, kita tak berminat sebab dia suka menyusahkan kita. Kita kata kadang-kadang kita tengok orang fakir miskin ni tidak memberi apa-apa manfaat pada kita. Kadang-kadang kita tengok orang fakir miskin ni, kita takut untuk dia tak boleh nak bagi apa dekat dia. Ada kadang-kadang kita tengok fakir miskin ni, kita suka sangat, kita rasa nak membantu apa yang ada pada kita. Perasaan-perasaan kita itu bermain dalam sanubari kita, dalam hati kita. Kalau kita yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita cinta sejati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang miskin inilah, fakir miskin inilah, anak-anak yatim inilah tempat kita membuat ataupun ladang pahala, ladang kita ke syurga Allah. Kita membantu, kita memberi nasihat, kita bercakap, kita share dengan dia, kita merasai perasaan dia, itu pun dah cukup banyak membantu si fakir miskin ni. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelmakan satu bab, menunjukkan satu bab kepada kita, menceritakan satu bab yang besar kepada kita tentang kelebihan, kehebatan, kemuliaan fakir miskin ini. Jadi oleh sebab itu kita bersyukur pada Allah. Tuan-tuan dan perempuan, pada bulan lepas, bulan ni dah beberapa kali kita berkuliah ni dengan tajuk fakir miskin ni. Jadi banyak input-input yang kita dapat untuk kita jadikan panduan, untuk jadikan keimanan di hati kita ni bertambah tentang bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui buktinya ialah fakir miskin. Jadi kita tengok pada muka surat 314 ni, Abu Lais berkata, Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ya ayyuhan nas la tahmilannakumul usrah wal faqah ala an tatlubur rizq min ghairi hilh wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma tawaffani faqiran wa la tatawaffani ghaniyan wa asyurni fi zumrah al-masakin yawm al-qiyamah fa inna ashqal ashqiya'i man ijtama'a alaihi faqrud dunya wa azabul akhirah. Hai manusia, jangan sampai kesukaran itu mendorong kamu untuk mencari rezeki dari yang haram. Sebab saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma tawaffani faqiran wa la tatawaffani ghaniyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah,
matikan aku sebagai orang fakir miskin, dan jangan matikan aku kaya, dan kumpulkan aku di mahsyar dalam rombongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Maka sesungguhnya yang amat celaka ialah orang-orang yang miskin di dunia dan tersiksa di akhirat. Kalau kita tengok kepada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amatlah tersentuh kepada pemikiran kita. Kerana apa? Kerana dari awal-awal lah Rasulullah menyebut, dia kata, Allahumma tawaffani faqiran, ya Allah ya Tuhanku, matikan aku dalam keadaan fakir. Rasulullah ni suruh dia mati, minta doa bagi mati dalam keadaan fakir. Tu. Kita mana ada minta mati dalam fakir. Dengar perkataan fakir pun kita tak mau. Kita takut. Kita tengok orang fakir lagi takut. Takut mengganggu kita, takut mengacau kita, takut membebankan hati kita, takut habis harta kita. Takut dia kata macam-macam kat kita. Sebab kita ni tidak mencintai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu perasaan kita ni kalau tengok orang fakir miskin ni nampak susah hati. Bukan kata orang, tuan-tuan perempuan, kita tengok mak kita pun. Dulu mak kita bela kita kecil, susah serupa tu lah. Mak kita carilah pucuk-pucuk paku jual, bela itik, dapat telur itik jual, bela ayam, dapat telur ayam jual. Pasal apa? Nak bela anak, nak beli susu, nak beli ikan, nak beli baju, nak bagi sekolah. Mak kita tu kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Apa semua kerja orang suruh buat, semua mak kita pergi buat. Tinggal anak-anak pergi menyulam, mengarap, memotong. Dulu yang pandai sikit buat nasi lemak, kira duk cantas daun pisang lah. Pergi sana jumpa daun pisang beli, pergi sini dapat daun pisang minta. Pasal apa buat nasi lemak jual? Pasal apa susah hidup, tak ada pendapatan. Nak bagi mak pak tu macam-macam lah. Nak beli motor pun tak ada. Dulu-dulu kalau ada motor tu macam ada kereta wira lah. Dulu-dulu ada gerek tu pun Allah isi macam-macam di gerek tu. Sebelah sini pisang putih, sebelah sini buat pedas, depan jagung, belakang ikan, penuh gerek. Dulu-dulu susah tuan-tuan dan perempuan hidup ni. Kita ni syukur dengan berkat mak ayah ni, bila kita mengaji dapatlah kerja. Bila besar tu dapat kerja jururawat je, kerja cikgu sah tu, kerja askar, ramai kerja askar dulu-dulu tuan-tuan dan perempuan. Bila dah kita bekerja, kita pun ada anak, mak pun dah tua. Mak bukan segak bila tua tuan-tuan dan perempuan. Ayah pun bukan segak bila tua. Bau-bau semacam. Kain dia tu berapa hari pun tak duduk pakai tu lah. Pergi bendang balik perlu. Walaupun tua api juga buat kerja tuan-tuan perempuan, selagi dia larat. Mak tu pun sudah lah tuan-tuan dan perempuan. Kedot ni bukan nak kedot Nabi. Jadi tak cantik lah kita yang pergi bekerja di Kuala Lumpur, kerja di Pulau Pinang, kerja di mana-mana tu, balik mai tengok mak tu, Allah, tak menarik. Maka timbullah perasaan tak minat, tak seronok, tak berapa nak hormat tuan-tuan dan perempuan. Apa mak kata tu lawan sedia. Tuan-tuan perempuan, nak kalau kita ada cucu, buat balik mai lah mak tu tengok cucu anak kita tu. Kan duduk tak mana pun, duduk di Sungai Petani, ada flat Sungai Petani. Perempuan bawa mai anak balik rumah ni. Dulu orang pakai kain apa, kain balut baby tu, kain batik koyak, kain apa lagi dulu ni. Mana ada pampers ada kah? Mana ada dulu ni, tak ada lah. Ni Allah siang malam nah babi pakai buang pula tu. Dulu mak kita basuh kain batik balut, basuh kain batik buh dalam duit tuan-tuan perempuan, kencin kita tu kan
Dia hayun duit kecil daripada ujung sampai ujung ni. Dia hayun duit. Yang kecil tu. Mak kita duduk. Tak berungut apa. Basuh lah. Lapak kuah khia sumbat pisang bakar ni. Lup makan. Oh lah ni bawa mai anak dia. Bila tengok mak kita nak pegang cucu ni, tanya tangan basuh lagi mak, amboi. Bukan nak tanya baik-baik, tanya pula mak nak pakai, nak pegang apa nama anak kecil ni, kena baby kena basuh tangan dulu tau. Mak tu sengap lah, tak kata apalah, hati tu merengkam saja. Nak kata keluar pun tak balik, ikut tak balik mak tu. Jadi hidup mak ni macam dulu juga, susah. Tuan-tuan perempuan, sekali Ustazah pi bagi zakat, sekali kawan pi bagi sedekah, supaya tak bekerja sangat. Jaga boleh belilah kopi gula, ada masjid bagi beras, ada masjid bagi tiap bulan, tiap minggu, tiap giliran. Masjid panggil bagi bantuan, mak makan tu. Pasal apa tu perempuan? Pasal kita tak minat dengan mak kita yang tu. Mak ni macam duk kata lah, tuan-tuan, bila kita bagi dia nak lah. Hang beli mai lah kat aku ikan hang besar-besar sikit. Dalam perut nak bunyi, orang bagi tak pernah kena Itulah perangai kita. Begitulah apa nama perasaan seorang ibu tua. Bukan kata orang luar ni, mak kita, ayah kita, adik kita, keluarga kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, menceritakan kehebatan-kehebatan fuqara wal masakin ni, supaya kita bertukar hati kita daripada sombong kita, ego kita, kepada rendah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya perasaan cinta kita kepada Allah itu meningkat, supaya rasa kita taat kepada Allah ni, rasa keagungan Allah, rasa kesyukuran itu bertambah. Kerana apa? Kerana kita boleh berbakti, kita boleh berbudi, sebab pahala kita ada pada al-faqir, al-fuqara wal masakin. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu Nabi SAW dia kata, ya ayuhan nas la tahmilannakumul usrah wal faqah ala an tatlubu rizq min ghairi hil, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata daripada hadis ini, dia kata Nabi tak bagi. Nabi kata jangan sampai kemiskinan kamu itu mendorong kamu untuk mencari rezeki yang haram. Dengan miskin tu jangan menyebabkan kita dah cari rezeki yang haram. Tuan-tuan perempuan, ini kita nak kena jaga masyarakat dan komuniti kita ni. Kalau dia nampak dhaif, nampak perlu beras, nampak perlu makanan, nampak perlu bantuan dari segi pakaian anak-anak sekolah sebagainya, kita kena ambil inisiatif untuk merasai, memberi pertolongan, bercakap, berbicara, berbincang dengan dia apa keperluan dia, mengatur, menasihat kepada dia. Kalau dia tak mau dengar tu terpulang, yang kebanyakannya dia akan ikut kita. Sebab apa? Kita tak maulah sahabat kita, masyarakat kita hidup dalam susah dan mereka mencari sumber rezeki yang haram. Tuan-tuan dan perempuan, sekarang cukup banyak sumber rezeki yang haram ni yang mudah dibuat. Jadi kita nak elak. Sebab tu Nabi kata, aku berdoa kepada Allah supaya aku ni mati dalam fakir, jangan mati dalam kaya. Dan aku naklah minta bagi aku ni dapat berkumpul di mahsyar dalam rombongan-rombongan fakir miskin. Tuan-tuan dan perempuan, di hari kiamat, maka sesungguhnya amat celaka. Ini yang kita takut ni. Fa inna ashqal ashqiyai man istama'a alai faqrud dunya wa azabul akhirah. Paling celaka kalau orang-orang miskin ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dunia mereka terseksa, di akhirat pun terseksa. Makna di dunia ni pun susah, maka mereka susah sampai ke akhirat. Itu yang tak bahagialah, paling celakalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah adanya satu tanggungjawab sosial yang perlu ada kepada kita semua, supaya si fakir ini dapat merasai kesenangan kehidupan seperti orang lain semasa berada di dunia ini. Memberi pendidikan kepada anak-anak, tuan-tuan dan perempuan, bantulah setakat mana yang kita mampu.
Kalau contohnya kadang-kadang si miskin ni tuan-tuan dan perempuan dia tak tahu. Bila anak dah habis SPM ni, habis belajar ni, dia tak tahu nak cari di mana nak sambung anak ni. Apa yang sepatutnya anak ni buat. Di rumah pula tak ada internet, tak ada komputer, nak isi-isi borang semua tak ada. Maka jiran-jiran yang ada, cuba tanya hebat. Ni kaya-kaya macam mana ni? Zira ni dia nak pergi mengaji di mana? Dapat kelulusan macam mana? Mak dia kata dapat kelulusan pun tak berapa elok. Ustazah tak apa main nak tengok tak elok tu macam mana. Kita tengok. Kalau kita tak faham kita tanya orang lain. Macam ni boleh pergi mana ustazah ni? Macam ni kita nak buat ni ustazah. Oh macam ni boleh ni si UPU ni. Boleh masuk oleh community, boleh masuk ILP, boleh masuk ke apa nama ni, pusat-pusat latihan Gap Mara, boleh macam-macam boleh. Ambil dulu kemahiran. Boleh. Kita bagi cadangan. Kita ambil borang bagi, kita print borang bagi, kita tolong isi bagi sebab dia dah tak ada apa. Nak pergi sekolah pun payah, mai kita tolong isi. Anak kita ada cerdik ke yang tolong buat sat dekat Zira ni isi dia macam mana nak hantar, macam mana guna email siapa, buat email bagi dekat dia. Lah dunia macam tu. Si fakir ni dia lagi tak tahu kalau macam-macam tu. Kita isi kat dia. Lepas tu bila dia jawab, kita tanya ada tak jawab. Ada dah dalam handphone. Tak ada handphone, tak apa, kita cari handphone anak-anak kita hak mana tak mau tu, pergi buat bagi jadi bagi kat dia tu. Ni kalau apa-apa tekan sini, tak tahu mai tanya Cik Amni ni macam mana nak buat. Hari-hari tengok, tak lagi nak pergi temu duga ke. Dapat pergi temu duga, mana pergi dulu. Dapat nak pergi sini, pergi dulu. Mana dapat pergi dulu. Nanti kalau dapat talent kita pergi juga. Tuan-tuan, kita bagi semangat kepada dia. Akhirnya tuan-tuan dan dia berjaya. Atau susah nasihat kita pun seronok tengok dia dulu-dulu ingat lagi main lah rumah kita mak malam-malam lagi main isi borang tekan printer hantar pergi dia, kita ingat lah itulah tuan-tuan dan perempuan kebahagiaan kita. Bukan kebahagiaan kita dia nak bagi duit kan, nak bagi hadiah tak. Kita tengok kejayaan dia tu kita dah bahagia, seronok hati kita. Pasal apa? Sebab dia boleh membela mak ayah dia, keluarga dia. Makna dia telah menjadi orang yang berpengetahuan dan dia telah mewarisi. Dia telah tinggal segala kejahilan. Tak mau warisi dah kejahilan, kemiskinan, kefakiran keluarga dia. Dia menjadi orang-orang yang dapat mewarisi kejayaan yang cemerlang. Sumbangan kita sikit je, tuan-tuan dan perempuan. Jadi oleh sebab itu saya sangat suka kalau tuan-tuan dan perempuan ringan-ringankan mulut, ringan-ringankan tangan supaya kita dapat membahagiakan si fakir ini. Fakir ni bukan fakir duit saja tuan-tuan dan perempuan. Kadang-kadang dalam komuniti kita ni, dalam masyarakat kita ni, ada yang duit tak ada masalah tapi dia jadi malas. Malas nak susah-susah, tak mau. Gitu. Dia macam mana? Dia tahan pia tak nak buat pia. Anak ni perempuan kalau mak pun tak apa nak sokong ni, dia jadi kuranglah semangat kalau dia berkawan dengan orang-orang yang semangat, yang memang duk cari tempat-tempat sambung belajar sebagainya, dia pun kerja. Tambah kalau anak kita ni, kalau dah kita tak sokong dia belajar, dia dapat kerja pula tuan-tuan dan perempuan, bukanlah kerja apa sangat pun. Orang kata kerja di pasar borong, kerja di sayur, dapatlah berapa ringgit sehari semalam balik dekat kita. Mak ayah tu seronok sangat lah anak dapat kerja, tapi anak masa pangkat tu pangkat belajar. Pergi belajar dulu kalau boleh. Anak bila dia pegang duit tak mau belajar. Itulah penyakit dia. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, kita kena kuatkan bagi motivasi, sokongan, pengetahuan supaya apa? Supaya anak-anak kita ni tidak mewarisi kemiskinan kita. Kesusahan mak bapak kita yang berlapis-lapis keturunan ni duk susah. Biarlah anak tu mewarisi kecemerlangan dan boleh membina satu kekuatan untuk menjadikan kehidupan mak ayah ni di hari tua dengan keadaan yang terbela. Tu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, lepas suruh habaq dekat kita. Jangan biarkan al-faqir al-miskin ni mencari sumber rezeki yang haram, kerana mereka tidak ada pembelaan, tidak ada dorongan sokongan. Jadi berdosalah kita sebagai ahli-ahli dalam komuniti setempat kalau kita tak peduli macam tu. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam negara kita adanya sumber zakat,
adanya sumber bantuan-bantuan daripada kerajaan, daripada negeri, tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam sumber ada, macam-macam sumber bantuan pembelajaran ada, macam-macam sumber kemahiran. Baru ni ustazah pun ada satu, dia tak habaq dia tu daripada mana, dia telefon dekat ustazah, ni cerita kat perempuan. Dia tanya ustazah, anak yatim ustazah tu ada dah umur 18 tahun ke atas, lepas SPM lah. Ustazah kata tak ada, anak yatim ustazah ni sekolah rendah. Saya tanya nak buat apa? Dia kata kami ni, dia kata tu yang menarik tu, kami ni dia kata ada skim untuk latih anak-anak yang tak mau belajar, yang miskin, yatim piatu, untuk ambil kemahiran dalam bidang yang ditawarkan. Saya tanya dia daripada mana, dia habaq lupa. Dia kata dia nak cari 60 orang. Saya kata ustazah tak ada. Oh bagus, ustazah kata itu. Lepas tu ustazah bagi cadangan kat dia, cuba pi buat pengumuman di masjid. Di masjid sebelum nak orang baca khutbah tu, ambil masa 10 minit, pi buat pengumuman, kata kita daripada syarikat sekian-sekian, daripada skim sekian-sekian, SKM ke apa ke, mencari anak-anak fakir miskin yang tak mau belajar dah, tak mau sambung belajar, tak ada sijil pun tak apa, tak ada apa nama ni, kenderaan pun tak apa, dia duduk di asrama, dia nak bagi satu kemahiran belajar. Tapi lah umum di masjid, mana-mana masjid dekat 60 orang sat ya dapat, ustazah kata. Ataupun pergi ke rumah-rumah pemulihan yang slow learner ke, rumah-rumah yang persendirian ke, tempat-tempat pondok ke, yang budak-budak belajar tu dapat nak bagi kemahiran. Dia kata tak apa, saya cuba cara ni pula. Nak cari rumah anak yatim ni, budak kecil-kecil nak buat apa. Jadi tuan-tuan perempuan, itu cara orang membantu orang miskin. Macam-macam cara tuan-tuan dan perempuan, kita pun boleh buat macam-macam cara. Ada setengah tanya ustazah juga, rumah anak yatim ustazah ni ada 18 tahun ke atas, nak buat apa? Saya nak bagi anak saya menikah lah. Dia kata dia nak cakap suruh menikah dengan anak ada juga tu. Tak ada lah ustazah, tak ada lah betul. Macam tu ada juga. Ada yang nak ambil buat pembantu rumah, ada juga yang nak ambil suruh duduk dengan dia, jaga mak dia, tunggu mak dia tak ada kawan, nak buat teman. Macam-macam orang nak bantu puan-puan. Jadi itulah yang dapat ustazah sampaikan. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah memberi perbantuan kepada fakir miskin ini dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai bidang. Apa yang boleh kita bantu, tak ada, paling tak ada pun dengan nasihat dan kata-kata semangat pada kita. Itu yang ustazah sampaikan. Perempuan boleh. Perempuan, kalau perempuan ada yang masalah, yang nak habaq dekat, katalah anak jiran saya ustazah, anak dia semua tak sambung belajar, habis dekat SPM, habis dekat PMR, tak maulah belajar. Ada di rumah 4-5 orang. Cuba kita boleh bincang-bincang di mana kita nak passing, nak hantar anak-anak yang macam ni. Tuan-tuan perempuan, ada juga sebuah sekolah pondok. Anak-anak kita ni ada juga, dia belajar dah di universiti, lepas tu dia tak mau belajar universiti, nak berhenti. Nak pergi mana? Nak pergi mengaji pondok. Tak apalah pondok tu, pasal apa nak mengaji pondok? Dia kata dia tak minat belajar. Pelajaran baru ni dulu dah, ni nak sambung ni. Lulu, dia kata lulu semua okey. Mak dia kata mak dia susah hatilah perempuan ni, anak dia tak mau belajar. Dah masuk elok dah. Tu dia sudah panggil lah sembang. Dia minat agama, minat pendidikan Islam, minat ilmu-ilmu agama. Ustazah kata ilmu agama ni dia tak ada had umur. Bila-bila boleh belajar, di mana-mana boleh belajar, di pondok mana boleh masuk. Dia tak ada syarat SPM ke apa ke, tak ada. Umur 20 ke 40 ke 50 ke masuk. Tapi kalau belajar di ILP, belajar di universiti, dia ada syarat umur. Lepas tu dia ada juga subjek-subjek yang kita kena lului. Mengaji dulu yang tu, bagi habis 3 tahun ustazah kata, dapat sijil, dapat diploma, dapat ijazah ataupun dapat ijazah, kamu mengaji bagi habis.
Waktu kamu cuti, kamu boleh masuk di mana-mana pusat pengajian. Bab agama ni dia tidak ada syarat ketat. Nak mengaji waktu mana mengajilah. Nak tadah kitab apa, tadahlah. Apa yang ada di pusat pengajian tu macam di Matin tu. Macam-macam ada. Di sana ada orang mengaji. Di pondok Lanai ada. Di pondok sana ada. Di pondok sini ada. Masuk pergi mengaji bila-bila boleh. Tapi di universiti ni kena mengaji bagi ikut sistem dia. Sebab dia ada syarat. Jadi masuk mengaji ilmu agama, ada ilmu arkitek. Sijil arkitek diploma pun ada. Sijil tentang designer ada. Pergi mengaji agama, ada 2 ilmu, lagi hebat kamu. Jadi anak dia pun kata, oh sungguh juga macam tu Ustazah no. Jangan kita buang dunia, ambil akhirat saja tak. Dia kena dua-dua. Ada dua-dua. Itu lagi hebat. Itu makna dia tuan-tuan dan puan. Mak yang miskin ni bukan miskin dari segi kewangan. Miskin dari segi idea. Miskin dari segi pandangan-pandangan pendidikan sekarang. Miskin daripada peluang-peluang. Macam mana nak letak anak ni supaya cemerlang. Itu pun dipanggil miskin juga. Tuan-tuan dan puan. Miskin ni bukan harta saja. Pengetahuan tentang semasa pun kadang-kadang kita kena merujuk. Sebab kita bukan tahu semua. Ustazah yang duduk di tempat pendidikan pun tak tahu peluang-peluang sekarang lagi banyak peluang-peluang dia. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, bantulah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, komuniti kita yang memerlukan bantuan dalam apa jua bidang, kerana bantuan kita itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bantuan kita itu memberi erti kita sayang kepada fakir dan miskin. Tuan-tuan dan puan, jangan rasa rimah, jangan rasa terbeban, jangan rasa orang kata meluat. Tengok tu nak mai ada apa tu. Tu kita ni tak elok macam tu. Ustazah bagi sikit pengalaman sharing dengan perempuan. Minggu lepas Ustazah pergi ke sebuah tahfiz lil banat di Golok sana. Ada 65 orang pelajar dia. Mereka hafal Quran dan tuan-tuan, susah, mereka orang susah. Yuran ni ada ngikut mudir dia, maklum ada 15 orang tu tetap dah tak bayar yuran. Memang tetap dah tak bayar yuran. Yuran dia RM100 sebulan, makan 3 kali sehari. Dengan cikgu ngajak tahfiz tu. Jadi dhaif lah. Kalau kita kata sekolah tahfiz pun dhaif lah. 15 orang tetap dah tak bayar. Hujung bulan baru ni dia kata 20 orang tak bayar yuran, dia kata. Sebab yang main mengaji ni semuanya orang yang nak hafal Quran ni, orang-orang yang cinta kepada Allah, nak bagi anak dia tu selamat, nak mengaji tempat-tempat yang mahal-mahal tak ada duit. Kalau di Thailand semua kena bayar. Jadi mengajilah tempat-tempat agama ni. Sebab negara mereka negara Yahudi, jadi dia pilihlah agama. Tapi kebanyakannya orang di sebelah kita, Kelantan, Terengganu, pergi mengaji, belajar di situ. Jadi nak habang bagi, walaupun mereka ni susah tuan-tuan, tapi 7 juzuk, 10 juzuk, 30 juzuk memang di dada anak-anak kecil ya. Habis besar tu dalam 15 umur dia. Yang kecil tu dalam 9, 8 tahun, 10 tahun. Orang memang tak ada pendapatan apa. Mak dia suruh pergi mengaji hafal Quran. Makna dia tuan-tuan dan perempuan, di situ memerlukan sangat bantuan. Negara luar, negara Yahudi, tetapi seukhuwah, sahabat se-Islam dengan kita. Maka kita perlu sensitif lah. Perlu ada sikit sumbangan kekuatan kita, bagi motivasi pada pelajar kan, macam Ustazah Pi bagi motivasi. Mereka bahasa pengantar bahasa Melayu. Bagi motivasi, minat kepada Quran, cinta kepada Quran. Tuan-tuan perempuan, itu yang kita boleh nampak keperluan sahabat se-Islam untuk mendaulatkan Quran. Walaupun miskin, tapi mereka tabah, mereka suka, seronok untuk menghafal Quran. Tempat mereka belajar, tempat di situlah tidur, situlah makan, situlah belajar. Tapi bersih, tapi tengok bersih, kemah. Waktu belajar ni simpan tilam semua tepi semua. Ustazah Pi bagi wakaf Quran yang perempuan bagi itulah. Yang tak Quran, hafal Quran tak ada. Tak nak hafal Quran pun mushaf tu tak ada. Jadi dia bersuara lah
pada ustazah minta pada bulan lepas tu siapa nak wakaf Quran tu. Tu tuan-tuan dan puan, kita membantu orang-orang fakir miskin. Mulia kita di syurga Allah, insya-Allah. Bermakna kita akan berkawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti mudah-mudahan, insya-Allah. Baik, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika disampaikan kepadanya hasil ghanimah, hasil perang Qadisiyah, ia memeriksanya dan melihat-lihat lalu menangis. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkata, "Mengapa engkau menangis ya Amirul Mukminin? Padahal hari ini hari gembira dan senang." Jawabnya, "Benar, tetapi tiada suatu kaum yang diberi ini melainkan terjadi kebencian dan permusuhan di antara mereka." Dia nak cerita pada kita bahawa hasil daripada harta rampasan disampaikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Lepas tu Umar ni menangis, perempuan tengok hasil rampasan tu. Tu hari ghanimah ni hasil rampasan perang. Nangis dia. Tanya Abdurrahman bin Auf, pasal apa menangis tu ya Amirul Mukminin? Dia kata tak ada siapa pun suka harta dia dirampas. Macam kita lah, nak abang bagi. Bila harta dia dapat kepada kita dirampas, mungkin dia jadi susah, mungkin dia jadi sedih, tak ada siapa. Tapi bila dah ada peperangan ni, begitulah tuan-tuan perempuan. Ibn Abbas berkata, Nabi SAW, "Likulli ummatin fitnah, wa inna fitnatan ummati al-mal." Kata Rasulullah, tiap umat ada fitnah, ujiannya sendiri-sendiri, dan ujian umatku adalah harta kekayaan. Ya, benar. Harta kekayaan itu akan menjadi ujian kepada kita. Macam mana dikatakan harta itu sebagai ujian? Allah Rabbi, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita ni tak perasan pun kata itu ujian. Kita dah faham ujian ni susah, ujian ni sakit, ujian ni kemalangan, ujian ni bercerai, gagal dalam hidup. Tu kita dah nampak ujian Allah, duit hilang, ujian Allah, kereta rosak, kita nampak hak mana yang nampak susah-susah, mana yang kita tak mau kita kata ujian. Tapi sebenarnya hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan, semua sepanjang masa adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah pun hidup dalam ujian, puan-puan pun hidup dalam ujian, menteri-menteri pun hidup dalam ujian, raja-raja hidup dalam ujian, orang-orang kaya semua hidup dalam ujian Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Ustazah pun hidup dalam ujian, nak datang sini perempuan tiket pun tak ada, nak abang bagi. Sekali buka internet tengok tak buka lagi, 2 kali buka kod dia kata ambil awal sikit dah nak main mengajar, tak buka, nak ambil ke mana? Buka perempuan tu tinggal nombor 400. Allah 400 duduk jugalah. Hak balik pula, buka hari nak balik tak ada, pagi tak ada, petang tak ada, malam tak ada. Tanya Roro tak, semua tak ada. Nabak kamu ujian ini, nak main ke tak main, nak pergi ke tak pergi. Itu dia ujian Allah. Tak pergi pun ngaji sebulan sekali. Kalau tak main sebulan sekali ni, bulan depan ni pula nak main. Habis tak kenal perempuan. Gitu. Bulan sekali. Jadi main juga. Main sekerat jalan kat Bimbo pula tinggal handphone pula. Tinggal atau telefon kau tu, telefon kau pula dah antara perempuan. Post pula dengan bot pukul 3 pula. Post bot lain pula. Main hantar dia SAG. Dan orang lain pula pergi ambil pula. Dia pajak. Tu ujian. Kalau kita kata tak main, boleh tak main. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala, nak tengok hang nak buat ke mana. Kalau kita boleh luli ujian tu, makna kata kita ni menerima ujian Allah dengan sabar.
kita beriman kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ujian. Jadi bila dikatakan ujian ni, kita ada harta, fitnah harta. Kita ada ilmu boleh fitnah kita. Kalau kita malas nak pergi mengajar ke, nak pergi bercakap dengan orang ke, dah lah reti sikit bahagian-bahagian akaun ni, retilah nak pergi ajak anak-anak ambil bahagian kertas akaun pun segan, malas. Tuan-tuan perempuan, ada ilmu tapi kita segan. Ujian Allah bagi ke ilmu nu hang malas. Ada duit perempuan, tuan-tuan dan perempuan, kita jadi cabaran pada kita nak bersedekah, nak melihat kesusahan orang lain, nak pergi taja anak-anak yatim, bagi tuition sudahlah. Anak yatim tak ada tuition, mengajilah sendiri. Ada cikgu mai, ada budak mai mengajar. Mai ustazah, sebulan 500 saya nak bagi berapa orang boleh masuk tuition tu. Sebulan saya bayar 500. Kita akan hantarlah mana yang nak paksa dulu. Jadi tu sumbangan dia kepada anak-anak yatim untuk tuition. Tuan-tuan perempuan, tu nama dia ujian Allah. Nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Kita takut duit kita tu akan, orang kata luar, akan angka duit itu tu akan kurang. Tapi Allah janji dengan kita, kalau orang yang memberi, dia akan memberi lebih daripada kita memberi. Kita keluar, dia masuk. Kita keluar, dia masuk. Itu janji Allah. Tapi orang tak percaya, sebab kebergantungan kita pada Allah tu tak 100%. Jadi mana dia ujian kita. Ada anak kita ujian. Kita kata anak kita lagi dada, Allah ujianlah untuk aku. Ya Allah, ya Tuhanku, bebaslah anak aku, berdoalah hari-hari. Jadi orang kata anak dia 5 orang semua duduk universiti. Dia kata anak aku semua duduk universiti, tak ada masalah pun. Dia lupa kata anak dia 5 orang tu duduk universiti tu juga ujian. Tuan-tuan dan puan-puan, bila nak sampai ujian dia, kita nak terdahak. Bila waktu nak kahwin, mai seorang kahwin dengan lelaki orang, mai nombor 2 lah kahwin dengan bini orang, mai nombor 3 kahwin. Itulah ujian ya Allah bagi kat hang. Hang kata 5 orang di universiti, mai tahu ujung-ujung tu dia jadi ujian, sengap, terkedu, tersengap. Tak bunyi apa, tak bercakap apa, awak hang lah sengap. Masalah negara besar, dia kata. Semua ujian, tuan-tuan dan puan. Ada duit pun ujian, tak ada duit pun ujian. Sehat pun ujian, sakit pun lagi kita kata ujian. Semua ujian Allah. Maka Allah kata, orang yang hebat, orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang tinggi darjatnya di sisi aku, apabila dia boleh membebaskan, dia mengurus ujian itu dengan baik. Ujian semua orang ada. Cuma macam mana nak mengurus ujian tu, satu kewajipan pada kita. Nak mengurus dengan iman kah? Nak mengurus dengan nafsu kah? Nak mengurus dengan ilmu kah? Nak mengurus dengan kebodohan kah? Jadi semua kita ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan fitnah. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Rasulullah, likulli ummatin fitnah. Semua manusia ini ada fitnah. Wa inna fitnatu ummati al-mal. Harta adalah sebahagian daripada fitnah, sebahagian daripada ujian kepada umatku yang mudah melalaikan umat aku. Sehat, ramai umat aku akan lalai dengan ujian sehat ni. Tuan-tuan perempuan, jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berjaya ialah orang yang berjaya menguruskan ujian yang aku bagi. Bagaimana dia nak menguruskan ujian yang aku bagi itu supaya dia lebih dekat dengan aku. Itu kehebatan pada diri seseorang apabila kita bergantung kuat, apabila kita menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta yang sejati, maka kita mampu mengurus ujian itu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang apa yang kita nak tu, memang hak kita suka tu, tuan-tuan dan puan, Allah tak suka. Kadang-kadang hak Allah nak bagi kat kita tu kita tak suka. Maka kita kena pegang kepada prinsip, apapun perkara yang kita nak buat, walaupun kita tak suka, Allah suka, kita kena ikut hak Allah. Walaupun perkara tu kita sangat suka, Allah tak suka, kita kena ikut kata perintah Allah. Itu baru kita selamat. Jangan kita ikut apa yang kita nak tanpa kita mengambil kira
hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang taat kepada Allah, orang yang cenderung cinta dia kepada Allah, dia akan buat apa yang Allah suruh, dan apa yang Nabi larang dia akan buat. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, jagalah hati kita, uruskanlah ujian kita, supaya kita cemerlang dunia juga cemerlang di akhirat. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW bersabda, inna ahabbal khalq ila Allahil al-fuqara'u li'annahu kana ahabbul khalq ila Allahil anbiya'u fabtalahum bil faqri. Sesungguhnya makhluk yang sangat dikasihi oleh Allah ialah orang yang fakir miskin. Sebab manusia yang amat dikasihi Allah ialah para nabi. Maka Allah menguji mereka dengan kefakiran dan kemiskinan. Allah kata dia sayang kepada kita yang fakir, yang miskin. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah sayang kepada kita yang kaya dan cinta kepada fakir miskin. Allah sayang. Allah lebih sayang kepada kita yang cintakan kepada fakir miskin, anak yatim, tuan-tuan dan perempuan. Kerana apa? Kerana itu yang disukai, yang dibuat, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Apabila kita cinta kepada anak yatim, fakir miskin, bermakna kita cinta juga kepada Rasulullah SAW. Apabila kita cinta kepada Rasulullah SAW, Tuhan kata maknanya cinta pada aku. Itu jalan dia, itu cara dia, tuan-tuan dan perempuan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Hasan Al-Basri berkata, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam, dan seorang kekasihku daripada seorang hambaku di bumi akan mati, maka pergilah engkau kepadanya dan mandikan serta kapankan dan kuburkan. Maka dicari oleh Nabi Musa alaihissalam di kota, namun tidak terjumpa. Dan di dusun juga, di dusun tu maknanya di kampung lah, tak ada juga. Lalu melihat tukang-tukang penggali tanah, maka ia bertanya, apakah kamu ada melihat orang sakit atau mati? Jawabnya, di sini, di tempat yang rosak ini, ada seorang sakit. Mungkin itu yang engkau maksudkan. Jawab Nabi Musa alaihissalam, ya benar. Maka ia pergi ke sana. Tiba-tiba ada seorang sakit yang menggeletak di atas tanah, berbantal batu merah. Dan ketika ia sedang menghadapi sakratul maut, jatuh kepalanya daripada batu merah ini. Maka berdiri Musa sambil menangis, berkata, ya Rabb, inilah kekasihmu daripada hambamu menderita sakit dan tidak ada seorang pun yang merawatnya. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, hai Musa, jika aku kasih kepada seorang hambaku, aku singkirkan dunia daripadanya. Makna dia, tuan-tuan dan puan-puan, kisah ini sebagai motivasi kepada kita bahawa orang yang fakir miskin ataupun orang yang hidup dia sederhana ni, hak Tuhan bagi kepada dia ni, makna dia Tuhan pilih dia. Tuhan pilih dia, Tuhan sayang pada dia. Tuan-tuan dan puan, dia boleh bertahan dalam keadaan susah dia tu. Macam kita lah, macam ustazah lah, boleh share, boleh tengok pengalaman-pengalaman macam mana Allah sayang pada seseorang. Kita tak nampak sayang Allah tu. Kita tengok sepasang suami isteri ni gaduh. Gaduh lah, selalu bergaduh. Bila bergaduh ni pukul-pukul. Bila datang sekolah, nampaklah lebam sana, lebam sini. Kita ni kawan-kawan sebagai cikgu ni, kita pun panggil lah, tanyalah, sembanglah, tuan dan perempuan. Jadi kita nampaklah masalah dia tu. Sebab
dia marah suami dia kahwin lagi. Dia cakap lebih kurang lah dengan suami dia. Jadi suami dia ni geram marah pukul. Lama geram marah pukul. Kadang-kadang sampai biru sana, sampai biru sini. Kita pun kata tak apalah, tak payahlah masuk dalam kelas, nanti budak-budak tengok. Kita relief lah kelas dia tu, share dengan kawan-kawan. Relief lah kelas. Baiknya kita kesian kat dia sebab dia dalam keadaan yang musibah lah orang kata, puji Allah. Ada satu kawan tu kata, Ustazah bawa dia pergi klinik, cek doktor, lepas tu pergi report polis, buat laporan polis. Dah selalu sangat kita ni kesian. Tanya dia, jom Ustazah nak bawa pergi. Tak mau, dia geling kepala, tak mau. Lama pula tanya, jom lah nak bawa, tak apalah. Duduk macam ni ada nak kesudahan ni. Bengkak sana, selalu bengkak sini. Tak payahlah, dia kata tak apalah. Apa tengok dia. Kita yang duduk di luar ni tengok dia tu susah hati lah. Dia duduk dalam dunia tu, dia rasa tak apa. Dia masih sabar, kuat, dia kuat. Sabar. Main lagi seorang cikgu pun macam tu juga kata. Dia kata, Ustazah pujuklah aku. Dia lembut sikit dengan Ustazah. Ustazah kata, jom Ustazah bawa. Kelas ke petang ke tak apa. Dia kata tak apalah, dia kata dia sayang lagi dekat Bangli. Apa nak kata apa kat dia? Dia kata dia sayang lagi kat Bangli tu. Saya tu kata apa? Dia kata lah ni kita tak payah suruh lah dia diri dia lebih tahu lah dengan diri kita. Kita tengok kot luar, kita nampak macam cemas lah. Pasal tiap-tiap bulan ni tak kena, kita cemas lah, kita kesian lah kita. Dia masih sayang. Tuan-tuan dan perempuan. Nak abang bagi kata kekuatan dia Allah bagi kepada dia tu, dia sabar, dia boleh terima apa lagu mana dia boleh duduk, tuan-tuan dan perempuan. Sampai akhirnya anak dia besar-besar semua, dia hidup bahagia pula dengan suami yang pukul-pukul dia tu. Kita pun tengok tak kata apa. Suami dia pun kawan kita, dia pun kawan kita, bila tengok dia pun hidup lah bahagia dia. Nasib baiklah dia tak ikut cakap kita. Tu nak abang tuan-tuan dan perempuan. Orang yang sabar, yang boleh menerima ujian Allah, dia seorang yang tahu kita ni nampak kot luar saja. Kekuatan dia tu kita tak boleh ukur, dia boleh ukur. Tapi kita hari-hari kawan dengan dia, kita memang ada simpati lah. Nak pergi kantin malu, nak masuk kelas malu, semua kita pakai ganti. Beli makan bagi tuan-tuan dan perempuan. Dia tu mai je sekolah. Sementara dia nak lega bengkak dia ni. Semua ni hitam lah, lebam lah. Kalau dalam tangan ni tak apalah, ni baik muka ni. Jadi saya nak cerita kat perempuan tu pasal apa? Nak habaq kata pada perempuan kata, orang yang menerima ujian Allah ni, dia ada kekuatan yang Tuhan bagi dekat dia. Tuhan sayang dekat dia. Tuhan bagi dekat dia. Walaupun kita nampak dia ni teruk gitu gini, tapi dia masih lagi kata dia masih sayang. Kami bila disebut saya masih kau masih sayang kat Bangli lagi. Kata kami tersengat tak kata apa lah. Nak cerita pengalaman yang sangat menarik dan sangat memberi pengalaman kepada yang bernilai kepada kita sebagai pengajaran. Nak apabila Allah suka kat orang tu, dia bagi kekuatan. Nampak. Sebab tu kita kena pegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merujuk kepada Allah. Apa masalah kita rujuk kepada Allah? Orang tipu kita, orang curi kita, orang katakan kita, orang fitnah kita. Allahu Rabbi. Sembang dengan Allah. Cakap dengan Allah. Allah pun nak tengok dia tu siapa. Dia baru dia nak bagi kekuatan pada kita. Kita ada cerita barang kita hilang. Kita pun berdoa. Ustazah doa saat barang saya pergi jumpa. Doa kita. Allah nak tengok juga. Dia suka dan memberi. Dekut nak mampu. Tuan-tuan perempuan. Jadi Tuhan dia tahulah macam mana dia nak buat. Dia nak bagi, dia nak uji supaya dia tu sabar. Dia tu faham. Dia tu jangan kedekut. Tuan-tuan dan perempuan. Supaya banyak ubah hati yang keras itu. Allah saja yang dia tahu pada kita, tuan-tuan dan puan. Kalau dia nak bagi satu kebaikan, memang dia pilih kita. Dia akan bagi kita susah, dia akan bagi kita sedap, dia akan bagi kita berfikir, dia akan bagi kita muhasabah,
Dia akan bagi cara macam mana kita nak buat correction diri kita. Tapi masalah kita sekarang, kita tak tahu kata Allah tu nak uji kita macam tu. Tu yang kita kena main mengaji tu. Kalau kita tak main mengaji, kita tak tahulah. Macam tu lah. Baik. Mana tadi? Kau suruh apa tadi? Lari je dah. Okey. Apakah kamu ada melihat? Tu dah. Abbad bin Kasir dari Al-Hasan berkata, Iblis mengambil pertama wang emas dinar yang dibuat di atas bumi, lalu diletakkan di antara kedua matanya sambil berkata, siapa cinta kepadamu, maka ia hambaku. Itu orang yang cinta. Ini cerita Iblis kata dia ambil buh di mata supaya siapa yang gila duit tu, mana kata dia cinta kepada Iblis. Macam itulah perumpamaan tuan-tuan dan perempuan. Memang pun kalau kita tengok di dunia ni, kadang-kadang dengan harta benda, harta pusaka berkelahi daripada ayu rendah. Tuan-tuan perempuan, kadang-kadang dengan harta duit ringgit ni bercerai berai. Banyakkannya masalah timbul daripada duit ringgit, harta tu. Iblis kata, aku tak duit di biji mata aku, semua orang akan pakat berkelahi. Memanglah ada benar dia tu. Abu Lais daripada Idris daripada Wahab bin Munabbih berkata, Iblis datang kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berupa orang tua. Lalu ditanya oleh Nabi Sulaiman, beritakan kepadaku apa yang akan engkau perbuat terhadap umat Nabi Isa bin Maryam. Jawab Iblis, saya akan menganjurkan kepada mereka supaya menggunakan dua Tuhan selain Allah. Lalu apakah yang akan engkau perbuat terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, saya akan tawarkan kepada mereka dinar dan dirham, sehingga itu lebih mereka inginkan daripada la ilaha illallah. Nabi Sulaiman berkata, a'udzubillahi min, saya berlindung kepada Allah daripadamu. Tiba-tiba ia sudah tidak ada. Mana dia? Iblis datang berdialog dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni dia boleh sembang dengan makhluk Allah, binatang, dengan angin, dengan ribut. Dengan iblis syaitan ni biasalah. Nabi Sulaiman ni dia boleh bercakap. Dia kata, abang mai dekat aku, apa hang nak buat dekat umat Nabi Isa bin Maryam ni? Dia kata, aku nak goda supaya mereka sembah dua Tuhan. Memang berjaya apa kat dia? Sebab umat Nabi Isa ni dia kata, Tuhan tu ada anak, Tuhan tu ada bini. Nak buat apa pula dekat umat Nabi Muhammad? Nak buat apa? Umat Nabi Muhammad tak payah, tak duit saja, semua gelong, bagi benda saja, habis semua mengaku. Buah berubah, hati jadi cayak dengan harta benda, pangkat darjat. Dia kata macam tu je, tuan-tuan dan perempuan. Iblis. Jadi kita bila kita tahu kata iblis memang macam tu menggoda kita, kita lebih berhati-hatilah. Macam tu. Memang lagu tu lah kita ni, tuan-tuan perempuan. Kalau kawan kita naik pangkat, kita tak naik pangkat, jaga. Dia tabuk pakai kunyit selalu. Tuan-tuan perempuan, kita menega nasi lemak, gerai kita laku, gerai mereka tak laku, jaga. Esok ada garang kasak. Macam-macam lah syaitan ajak, suruh buat. Itu semua syaitan ajak, bukan Allah ajak. Syaitan mengajak kita. Kita tak ada iman, kita tak takut pada Allah, tuan-tuan perempuan, kita kalah. Kita syaitan kata jadi hamba aku, jadi geng aku. Gitu. Abu Lais kata, kewajipan seorang fakir ialah harus mengerti terhadap kurnia Allah kepadanya. Ni sifat yang perlu ada kepada si fakir dan miskin. Dia kena tahu anugerah Allah. Dia kena tahu macam kita tahu juga si fakir ni, bahawa Allah menghindarkan dunia daripadanya kerana mulianya di sisi Allah. Allah tak bagi pangkat darjat, harta yang banyak kepada si fakir ni kerana mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi, yang mana Allah telah memuliakan sebahagian sebagaimana mulianya para nabi dan para wali.
dan mengucap alhamdulillah dan tidak mengeluh, yang sabar terhadap kesempitan hidup, dan lebih baik baginya daripada dunia. Dan andaikan kefakiran tidak mempunyai kelebihan selain sekadar mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya itu sahaja cukup besar. Makna dia, Allah dia bagi bukan manusia biasa macam kita saja fakir miskin. Nabi miskin, wali Allah pun miskin. Tengok Nabi Ayub, hidup dia dalam keadaan yang sakit, miskin, tuan-tuan dan puan-puan. Tengok macam-macam Nabi, macam mana Allah bagi suasana kehidupan mereka, tuan-tuan puan-puan. Jadi makna dia orang jadi Nabi ni bukan macam kita jadi pemimpin yang hebat-hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Orang jadi Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang hidup dalam kesusahan. Nabi SAW sejak kecil yatim piatu. Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada harta, tidak ada apa-apa kecuali ada Tok Wan. Tok Wan yang ada harta, Pak Menakan, para sahabat yang ada harta. Nabi tak ada apa juga. Nabi SAW terseksa hidup, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, berdepan dengan beberapa musuh yang sentiasa menjadi penghalang dalam dakwah, tapi dia tak putus asa. Jadi makna dia susah nak jadi pemimpin ni, tuan-tuan dan puan. Itu contoh. Jadi tak ada semua yang Allah jadikan para wali ni orang senang lenang, tak ada. Maka samalah dengan orang-orang fakir. Itu kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang fakir, pada Nabi, pada wali, tuan-tuan dan puan. Jadi kita kata kita ni ada makan, ada minum, ada tidur, ada rumah, ada semua. Maka Allah suruh kita dapatkan kemuliaan daripada orang fakir. Kawan dengan orang fakir miskin, bantu fakir miskin, bantu orang susah, bantu orang dalam kesempitan, insya-Allah. Abu Lais merayakan dengan sanad daripada Tawus, daripada Ibn Abbas berkata, ketika Nabi SAW duduk bersama Jibril alaihissalam, tiba-tiba Jibril berkata, ini ada malaikat yang turun daripada langit yang belum pernah turun, dan ia minta izin kepada Tuhan untuk berziarah kepadamu. Maka tidak lama datanglah malaikat itu dan memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawabnya waalaikumsalam. Lalu malaikat itu berkata, Allah telah menyuruh engkau memilih antara diberi kunci daripada segala sesuatu dan diberi kekayaan yang belum pernah diberikan kepada seorang sebelummu, dan tidak akan diberikan kepada seorang sesudahmu, tanpa mengurangi apa yang telah disediakan bagimu di akhirat, dan dikumpulkan bagimu semua di akhirat. Jawab Nabi SAW, saya dikumpulkan semua itu bagiku di hari kiamat saja. Sofwan bin Salim daripada Abdul Wahab bin Bajid berkata, Nabi SAW, uridu alayya batha'u Makkah zahaban wa fiddah. Qultu ya Rabbi, ashba'u yawman wa aju'u yawman, fa ahmaduka iza syabi'tu wa adra'u ilaika iza ju'tu. Telah ditawarkan kepadaku dataran Makkah berupa emas, perak. Maka saya berkata, ya Tuhan, lebih baik saya kenyang sehari dan lapar sehari, maka memujimu jika kenyang dan minta kepadamu jika lapar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tawaran-tawaran untuk jadi kaya ni semua ditolak oleh orang-orang yang tidak mahu dunia. Tawaran-tawaran untuk jadi orang-orang yang hebat di dunia ni, orang yang ada pengaruh di dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan, semuanya ditolak oleh para ulama, para wali, para nabi. Tuan-tuan dan puan, mereka suka memilih yang susah, yang sentiasa berada di sisi Allah. Kerana kalau mereka kaya, mungkin mereka hilang Allah di hati. Kalau mereka kaya, mereka tak pandang Rasulullah SAW yang miskin. Kalau mereka kaya, tuan-tuan dan puan, mereka hebat, mereka kuat, mereka tak pandang orang-orang fakir. Jadi untuk menjaga hati mereka daripada terbabas, daripada dipengaruhi oleh syaitan, daripada mereka menjadi hamba kepada syaitan, mereka lebih suka, lebih rela, lebih seronok, lebih, orang kata, selesa kalau jadi miskin. Bila kenyang bersyukur kepada Allah.
Bila lapar, mohon kepada Allah. Mana dia? Bila mereka ada benda, hidup dalam keadaan senang, mereka sentiasa bersyukur pada Allah. Kalau tak ada, mereka sentiasa mencari Allah dan berdoa, mohon. Kerana apa? Kerana mereka percaya dan yakin Allah adalah pengurus segala rezeki kepada manusia. Maka oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, sebagai kesimpulannya, maka kita hendaklah mencintai apa yang Rasulullah cinta, al-fuqara wal masakin wal asnaf, dan juga wal yatama, anak-anak yatim. Adakah Nabi tak suka kepada orang kaya? Nabi lebih suka orang kaya. Orang kaya yang macam mana? Orang kaya yang suka kepada orang yang membantu orang-orang fakir miskin, yang sentiasa terasa apa yang berlaku, apa yang orang miskin rasa. Maka itu yang lebih baik kepada orang kaya. Orang miskin yang Tuhan tak suka ialah yang tidak suka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan celaka di dunia dan menguruskan kehidupan dengan cara yang haram, maka mereka terseksa di akhirat. Maka itu yang dibenci oleh Allah. Orang miskin yang tidak kenal Allah, orang miskin yang tidak kenal Nabi, orang miskin yang hanya mencari rezeki tanpa mengira hukum haram dan halal, syurga dan neraka mereka tak kenal. Maka kata Allah, ini adalah orang miskin yang celaka. Yang Allah suka orang miskin yang mengenali Allah, yang sentiasa bersyukur, yang sentiasa meredai apa yang Allah bagi, dan sentiasa merasa cukup. Waqfina bihalalikan haram, cukup dengan apa yang Allah bagi, dan cinta kepada Rasulullah dan cinta sejati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibuktikan melalui apa jua ujian yang Allah bagi kepada kita. Dan akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama merasai bahawa hidup kita ini semua dalam ujian Allah. Susah diuji, senang diuji. Untung diuji, rugi diuji. Sakit diuji, sehat lagi diuji. Maka apa yang penting kepada kita ialah bagaimana kita mengurus ujian itu adalah syarat utama untuk berada darjat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu dulu kuliah kita pada bulan ini. Dan bulan depan insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan masuk pula kepada tajuk baru, iaitu mengabaikan dunia atau menolaknya. Makna dia semua ini akan menjadi motivasi atau pendorong kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Setakat itu dulu, ma'azaibatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan perempuan yang sentiasa mengikati kepada anak yatim kita, yang beri sumbangan sedekah jariah, dan perempuan yang ingin memberi wakaf kepada surau rumah anak yatim kita sedang dibina sekarang, silakan. Dan perempuan yang nak pergi tengok sebelah mata, orang kata sebelum mati, pergilah tengok. InsyaAllah semua itu akan menjadi bukti kita di akhirat nanti bersama-sama di syurga dengan Nabi SAW. Yang keduanya ialah perempuan yang ingin mengembara bersama ustazah ke Turki pada tahun depan. Bolehlah untuk orang kata bertanya, berborang, memberi nama untuk kita mengembara makam-makam para ulama dan juga para syuhada sahabat Rasulullah di bumi Turki, di Istanbul saja, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketiganya ialah ustazah akan pergi program lawatan ke tahfiz lelaki di Bangkok. Dan sekarang kita perlu kepada sumbangan kain pelekat. Kalau perempuan nak bagi wakaf kain pelekat, boleh bagi dengan nilai selai RM30. Jadi ustaz, kalau perempuan bagi kain pelekat tu susah. Ustazah ni balik dengan kapal terbang ni, dia tak ada bawa apa. Jadi perempuan bagi sumbangan duit tak apa, ustazah akan uruskan. Atau apa saja sumbangan yang boleh kita salurkan kepada mereka. Mereka tahfiz ni baru buka, ustazah ni nak pergi tengok lah apa masalah, apa sukatan pelajaran, apa keperluan mereka. Mereka negara orang kafir, perempuan kita lah orang Islam, sahabat se-Islam yang sewajarnya menjenguk sekali sekala
untuk bagi sokongan kepada mereka, insya-Allah. Setakat itu dulu. Puan-puan azibatin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan sabirin, hamdan syakirin, hamdan taibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Engkau ya Allah, Engkau ya Rahman, Engkau ya Rahim. Engkau masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang fakir. Engkau masukkan kami ya Allah dalam golongan-golongan orang-orang yang kaya, yang cinta kepada fakir-fakirmu ya Rahman. Kau masukkanlah kami ya Allah ke dalam golongan orang-orang yang tinggi darjat di sisimu ya Allah, walaupun kami tidak sehebat mereka ya Arhamar Rahimin. Kau ya Allah, Engkau ya Rahman, Engkau ya Rahim. Ampuni kami ya Allah dosa-dosa kami ya Rahim. Ampuni kami ya Allah ibu ayah kami ya Rahman. Ampuni para suami kami ya Jabbar. Ampuni dosa anak-anak kami ya Rahman. Walaupun kami ya Allah hamba-hambamu yang jahil ya Rahman, yang sentiasa melakukan dosa-dosa terhadapmu ya Rahman. Engkau sayangi kami, Engkau rahmati kami, Engkau redai kami ya Allah. Engkau lembutkan hati-hati kami ya Allah melakukan amal-amal kebajikan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Wadud, Allahumma ya Ghafur, Allahumma ya Jabbar. Engkau angkatkanlah darjah ya Allah kaum keluarga Isyaiji ya Rahman di sisimu ya Rahim. Kelembutkanlah kaum keluarga mereka ya Rahman, menyediakan ya Allah kebajikan untuk kami, tempat kami tumpang belajar ya Rahman, tempat kami tumpang mencari rezeki ya Allah, tempat kami tumpang menggugurkan dosa-dosa kami ya Rahim. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang tidak kami ketahui ya Arhamar Rahimin. Engkau ya Allah, Engkau murahkan rezeki kami ya halal ya Allah. Engkau tutupkanlah segala rezeki yang haram ya Allah daripada kami cintai ya Allah. Sesungguhnya kami ya Allah sentiasa gagal dengan pujukan syaitanmu ya Rahman. Sesungguhnya kami mengharap kekuatan hidayah daripadamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Buku-buku tu ambil buah balik dalam tung dia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.